Ada seorang ahli politik YB, adun kawasan, kawan dengan saya. Dia tanya saya lah, Prof. Dia kata, kami cakap Cina lah. Nak cakap Cina lah. Kan nanti orang ingat kita dah masuk Islam tak reti cakap Cina. Tapi pelik, dah masuk Islam tak reti cakap Cina. Dia kata tak Cina. Kalau dia dah lama duduk Malaysia, tak reti cakap bahasa Melayu, tak cakap dia bukan rakyat Malaysia pula. Itu lagi pelik. Saya diberikan peluang untuk berganding dengan Prof Ridwanti. Saya kata best ni, terbakar pentas nanti. Sebab dulu ada banyak benda yang saya kurang setuju dengan dia. Semasa saya berada di luar bidang dakwah, banyak benda saya tak suka dengan dia. Banyak benda saya pernah cakap dengan dia, dia tak marah dah. Tapi bila dah masuk bidang dakwah, ada banyak benda saya dah boleh setuju. Dan insyaAllah nanti kita akan kupas tentang persepsi dan bagaimana kita nak mendekatkan masyarakat Cina kepada Islam. Dan walaupun untuk kawan-kawan kita yang bukan Cina, dia kata, alamak ni pasal Cina, tak ada kena-mengena dengan saya. Ada kena-mengena dengan awak juga. Kerana kita juga hidup di kalangan kawan-kawan kita yang Cina yang belum Islam. Mereka marah saya cakap belum Islam. Tapi suka hati saya. Saya mendoakan mereka. Mana lebih best? Saya cakap bodoh ataupun belum pandai? Belum pandai. Kalau saya panggil kafir, dia pun tak suka. Habis macam mana? Kafir itu ada dalam Quran. Jadi saya panggil belum Muslim sebagai lembut untuk mereka dekat dengan Islam. Itu saja. Baik. Kita pergi kepada persepsi masyarakat Cina dan bagaimana nak mendekatkan diri mereka dengan agama Islam. Yang pertama, bila kita sebut tentang dakwah, kita dah tahu dah maklum dah tentang peranan kita sebagai individu Muslim untuk berdakwah. Tetapi yang pertama ialah kita kena faham, bila kita sebut tentang dakwah, kita secara umumnya kita sebut tentang dua jenis hidayah. Hidayah itu irsyad dengan hidayah itu taufik. Irsyad adalah apa yang kita boleh tunjukkan, yakni kita tunjukkan jalan mana nak pergi ke mana. Itu saja. Tetapi taufiknya ialah dari Allah Subhanahu Wa Taala, dia nak ikut tak yang irsyad tadi tu. Saya bagi contoh, kita bagi hidayah tu irsyad, kita kata kat depan tu ada lubang. Kita sebagai Muslim, kita bagi tahu amaran kepada mereka, kita bagi tahu ada Allah, ada yaumul kiamah, ada hari kiamat. Kita dah bagi tahu. Itu irsyad. Jikalau mereka mendengar dan berfikir lalu mengambil tindakan susulan daripada apa yang telah kita sampaikan, insya-Allah mereka bakal menerima hidayah itu taufik daripada Allah. Mereka akan selamat. Tapi kalau mereka tak nak, tak dapat taufik, tak boleh kata Allah tak nak bagi. Mereka yang tak nak ikut hidayah itu irsyad tadi. Jadi kita kena faham peranan kita dalam berdakwah. Kita yang dah memeluk Islam ni, siapa yang tak nak mak bapak dia masuk Islam? Sebab kita yakin Islam adalah agama yang benar. Tetapi sampai satu tahap, kita kena akur apa yang humanly possible dengan apa yang hanya Allah boleh buat. Humanly possible, tunjuk, cakap. Kalau mak bapak kita tak masuk Islam, jangan pula kita salahkan orang. Kalau kawan-kawan kita tak masuk Islam dan kenalan kita tak masuk Islam, jangan pula kita salahkan, cakap, tahu tak, family saya, mak bapak saya tak nak masuk Islam. Walaupun dia nampak saya dah masuk Islam, saya berubah. Dia nampak saya lebih baik, tapi dia tengok perangai orang Islam lain teruk. Ini saya akan jelaskan nanti. Tak nafikan. Nanti insya-Allah saya akan bahas tentang benda ini juga, tentang suka salahkan orang. Baik, kita pergi kepada persepsi orang Cina terhadap Islam. Ada yang setuju, ada yang tak setuju. Saya mulakan dengan Prof Ridwanti dulu. Bukan pasal dia, bukan tentang apa yang dia cakap, tetapi persepsi orang Cina. Pertama, semasa saya berada di satu negeri, saya tak mau sebut mana, sebab nanti senang nak teka. Ada seorang ahli politik YB, adun kawasan, kawan dengan saya. Dia tanya saya lah, Prof. Dia kata, kami cakap Cina lah. Nak cakap Cina lah. Kan nanti orang ingat kita dah masuk Islam tak reti cakap Cina. Tapi pelik, dah masuk Islam tak reti cakap Cina. Dia kata tak Cina. Kalau dia dah lama duduk Malaysia, tak reti cakap bahasa Melayu, tak cakap dia bukan rakyat Malaysia pula. Itu lagi pelik. Dia tanya kat saya, bro, lu apa pasal lah? Lu punya itu kawan lah. Waktu tu tak kawan sangat pun dengan Ridwanti. Lu punya kawan lah Ridwanti lah. Asyik cakap kita Cina kiasu. Apa ni? Suka tulis itu macam. Cakap kita ini Cina itu. Saya kata, YB, relax dulu bro. Sekarang kita dua saja. Kita heart to heart talk. Dia pun bertenang. Saya cakap dengan YB tu. YB tu pun Cina juga. Cina belum Islam lagi. Saya cakap dengan dia, YB, sekarang kita dua heart to heart talk lah. Lu Cina, saya pun Cina. Ridwanti pun Cina. Saya nak tanya sama YB lah. Apa yang Ridwanti cakap pasal Cina itu, betul ke salah? Saya nak tanya Cina Muslim lah. Apa yang Prof Ridwanti tulis pasal orang Cina, saya nak tanya, apa yang dia tulis betul ke tak betul? Tak berani jawab ke? Bila saya tanya dia, YB, cakap je. Sekarang kita dua. Ridwanti tulisnya barang betul ke salah? Kalau salah, you pergi saman sama dia. Dia jawab dengan saya pelan-pelan, bro, betul lah. Saya cakap, YB, kalau betul, kenapa lu marah? Politik mah. Faham maksud saya?
Yang pertama, saya nak bagi tahu persepsi masyarakat Cina terhadap Islam sebenarnya lebih banyak dibentuk dari segi kecenderungan politik mereka berbanding dengan berpandukan apa yang mereka kaji melalui Al-Quran dan Sunnah. Kita tak masuk bab politik ya, tetapi nak tak nak di Malaysia dan di seluruh dunia, kita tak boleh lari daripada membincangkan isu politik. Kita tidak mempolitikkan Islam, tetapi kita biarkan Islam yang memimpin politik. Itu cara kita. Sorry lah, bukan hari ini tajuk dia bukan macam mana nak berdakwah ikut cara Prof. Bukan. Dulu orang marah kata, oh ini ya, Ridwan T ya, UMNO punya orang, teruk punya orang. Tapi peliknya, saya pun terkejut. Rupa-rupanya dia ahli MCA seumur hidup. Mana UMNO dia? Mana Melayu dia? Orang kata dia lagi Melayu. Saya kata dia lagi Malaysian berbanding dengan ramai Malaysian. Setuju ke tak setuju? Ini bukan bodek dia tau. Dia bukan boleh bagi saya datuk.